kalau kita tengoklah isu ni dia dalam, yang tadi semua isu-isu luar, international punya isu. Okay. Isu ni ialah pertelingkahan sesama orang Islam bersama dengan Muslim juga. Okay. Jadi kita tengok beberapa waktu yang dekat, kita tengok bagaimana orang Islam bukan hanya diancam dengan musuh Islam yang memang bukan Islam, tapi antara ancaman yang orang Islam terima juga ialah banyaknya kecelaruan, karut marut yang berlaku sehingga pengamalan orang Islam terganggu nak kenal yang betul dengan yang tak betul. Okay. Jadi kita di Perlis ni agak terkedepan cakap tentang perkara itu. Dalam arti kata lain, kita nak lawan kebatilan, kepalsuan agama ni yang datang daripada penceramah-penceramah yang tak bertanggungjawab. Jadi kita di Perlis, kalau kita tengok bawah Jabatan Mufti dan juga agensi-agensi lain, kita buat bermacam-macam program untuk menjelaskan benda ni. Termasuk juga kita mengundang tokoh-tokoh yang dilihat tidaklah sealiran tapi sama dalam tujuan untuk membendung perkara ini. Okay. Sehingga keadaan ini menyebabkan ada orang mengeluarkan nada-nada yang sinis terhadap apa yang dilakukan oleh Perlis sendiri, iaitu bersama dengan tokoh-tokoh yang dilihat tidak jelas manhaj akidahnya, aliran yang dibawa tu mungkin aliran yang dikatakan sebagai ahli bid'ah istilahnya, tapi oleh kerana nak dapatkan hujah yang baik, hujah yang elok, kita panggil dia duduk sepentas. Jadi benda tu mengundang komen-komen yang kurang baik. Atau dalam arti kata lain, saya nak sebutnya ialah kerjasama dengan golongan yang dianggap sebagai ahli bid'ah oleh sebahagian orang. Okay. Jadi pada hemat Datuk lah, adakah salah ataupun apa yang Datuk boleh katakan dengan orang kata apa, bunyi-bunyi yang seperti ini, cakap-cakap seperti ini? Adakah salah kalau kita sama dalam tujuan untuk membendung kecelaruan, kita bersama dengan tokoh-tokoh yang dilihat tidaklah terlampau teruk sangat apa yang dia bawa, cuma kita melihat kepada hujah yang dibawa, ataupun kita lain kerjasama dengan golongan yang satu matlamat dengan kita. Jadi mohon sedikit pandangan daripada Sahibus Samahah Datuk Mufti sebagai yang terakhir. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang dengar ni ada yang faham, nanti mungkin ada yang tak faham. Mungkin ini soalan Ustaz Qarni, ni soalan dalam. Saya pun duduk tenung macam mana nak jawab ni. Okey, macam ni lah. Dia dalam dunia ni kita selalu tasnifun nas. Dia panggil tasnifun nas, kini kita labelingkan orang. Dia ni tim ni, dia ni aliran ni kan. Hak tu yang duk mencarut baru ni wapa tu kan. Wahabi lah, wapa lagi dia kata diri dia sendiri ke apa. Macam tu lah manusia ni kan. Padahal bagi setiap orang tu kadang-kadang ada ijtihad dia yang berbeza-beza. Walaupun dia daripada skul yang kadang-kadang kita kata dia sekolah kau ni, tapi dia mungkin setuju dengan kita bab ni, dia tak setuju dengan kita bab ni. Dia ni orang Islam macam tu. Saya sebenarnya dari dulu saya bukan cenderung sangat membangkitkan isu-isu takwil, tak takwil ni. Saya benda-benda yang seperti ini telah berlaku khilaf yang panjang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Jalil, siapa pun tak akan boleh menafikan imamah Al-Imam An-Nawawi. Walaupun ada orang mungkin dia tidak bersetuju dengan sebahagian pandangan Nawawi rahimahullah, tapi Imam Jalil rahimahullah radhiyallahu an, dia mentakwilkan sebahagian ayat-ayat sifat. Hatta Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, siapa yang baca Fathul Bari, dia menukilkan nukilan-nukilan seperti kata-kata Al-Qurtubi dan seumpamanya, yang mentakwilkan tangan dan seumpamanya. Ulama-ulama seperti Al-Imam Az-Zahabi, Al-Mizzi, juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah guru mereka, Al-Imam Ibn Qayyim, dan sebelum itu lagi Ad-Darimi dan ramai ulama-ulama hadis. Mereka tidak mentakwilkan dengan mazhab mereka yang mentakwilkan. Khilaf ini panjang. Kita kadang-kadang kita lebih cenderung kepada menyerahkan semua ni pada Allah Azza wa Jalla. Kerana macam pertelengkahan Mu'tazilah yang suruh khalqul Quran. Khalqul Quran. Dia jadikan setiap orang nak masuk Islam, Quran makhluk ke tak? Dia jadikan itu macam la ilaha illallah, sehingga dihukum orang. Siapa kata tak kata makhluk dihukum.
Ini sejarah dia panjang. Ni mai satu puak bila orang nak masuk Islam, Allah wujud bila makan ke tak? Allah wujud bertempat ke tempat? Ini pun satu hal sama. Sehinggalah Al-Wasiq apabila tengok, dia kata, dia tanya Nabi tahu tak benda ni? Dia kata Nabi tahu. Nabi sampaikan tak? Dia kata Nabi tak sampaikan. Nabi tanya ada orang nak masuk Islam benda ni? Dia kata Nabi tak tanya. Adakah kita lebih pandai daripada Nabi dalam hal ni? Nak tanya Quran makhluk tak makhluk? Itu dialog panjang. Tapi saya nak ceritanya apa? Hatta Ibn Taymiyah rahimahullah, dalam bukunya Al-Hasanah wa Sayyi'ah, dia menyatakan, dia mengkritik Ismail Al-Harawi kerana terlalu teruk menghantam Asy'ariyah. Dia kata wahum aqrabut ta'ifah ila sunnah. Asy'ariyah itu ialah puak yang dekat, paling dekat kepada sunnah. Walaupun Ibn Taymiyah dia ada pandangan yang berbeza, tapi itu sikap dia. Apabila di dalam Rasail min as-Sijn, Ibn Taymiyah rahimahullah, apabila dia telah diambil tindakan kerana tindakan pro Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menyebabkan, dan Sufi yang menyebabkan dia masuk dalam penjara. Apabila mari pemerintah yang lain yang mengangkat Ibn Taymiyah nak menghukum ulama-ulama yang telah menyebabkan Ibn Taymiyah masuk dalam penjara, Ibn Taymiyah kata kalau kau bunuh mereka, kau tidak akan dapati lagi tokoh-tokoh agama yang seperti mereka. At least ada jugalah orang agama dalam negara ni dan negara kita ni yang membela agama di sudut-sudut yang lain. Biar pilah, kata dia. Insaf. Depa tak suka Ibn Taymiyah, saya tahu. Saya suka dengan Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ni sekali dia kritik saya juga, kata Abdul Fattah Abu Ghuddah ni. Abdul Fattah Abu Ghuddah dia anak murid kepada Kausari. Kausari ni dia ni mengkafirkan Ibn Taymiyah. Mengkafirkan Ibn Taymiyah. Sehingga orang kutuk Abdul Fattah Abu Ghuddah, orang kata dia Kausari saghir. Macam Kausari yang saghir. Kausari ni alim, la syak kafir, tapi dia kafirkan Ibn Taymiyah. Abdul Fattah Abu Ghuddah kata, aku ni memang anak murid Kausari, aku tak boleh nafikan. Tapi tak ada satu murid yang ikut semua guru dia 100% melainkan bodoh. Dia kata, guru aku membenci Ibn Taymiyah, adapun aku mentahqiqkan kitab Ibn Taymiyah, menyebut dengan nama mereka Syekhul Islam. Sehingga dalam tahqiq kepada ulumul hadis yang ditulis oleh At-Tahanawi, At-Tahanawi telah menghentam Ibn Taymiyah. Al-Kausari, Abdul Fattah Abu Ghuddah tulis surat kepada Tahanawi menyatakan perkataan kau ni tak patut kepada Ibn Taymiyah dalam hal ini. Sehingga Tahanawi kata, kau tulis balik, aku telah beristighfar dan memohon keampunan kepada Allah kerana tergelincirnya pena aku terhadap Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tuan-tuan, kita memang berbeza sebahagiannya, pandangan kita berbeza, tapi perbezaan kita masih lagi dalam daerah kita sebagai orang Islam. Masa naik atas pentas ilmiah, kita bincang secara ilmiah lah. Bila kita bincang pendapat-pendapat yang kita rasa melampau salah, kita tolaklah pendapat itu. Kita tolak pendapat itu. Kita kata pendapat ni salah. Tetapi dalam lingkungan orang Islam, kita tengok apa yang boleh kita bekerjasama, kita kerjasama. Saya suka dengan perkataan Hasan al-Banna, walaupun orang kata perkataan ini tak betul, tapi nata'awanu ala mattafaqna alaihi wa yata'azzuru ba'duna ba'da ala makhtalafna fi. Kita kerjasama dalam benda yang kita sepakat dan kita minta maaf antara satu sama lain dalam benda yang kita berbeza. Minta maaf lah saya berbeza sikit dengan anda. Kita orang Islam. Tapi kalau sampai benda macam ni, contohnya ni nak kata orang ni budak, nak suruh budak ni kekal Islam kafir, dia nak berbeza dengan kita, tak padan hang ni. Kalau kita panggil satu orang tu nak lawan benda yang batil, walaupun dia mungkin berbeza pandangan dengan kita dalam isu-isu furu', dia kata kita kena ikut Nabi, ada orang kata kita kena ikut tok guru walaupun belah kiri, kita pakailah hak orang tu, kita panggil lah dia, kena hujah dia. Tasamuh, sadrul roh, luaskan dada, jangan jumut, jangan sempit. Tokoh-tokoh ilmuwan tak sempit, hal-hal kita jangan sempit dalam hal ni. Kita jumpa bila time ilmiah, kita bincang secara ilmiah. Time kerjasama, kita kerjasama. Bola sepak pun boleh main sekali, kan?
nak angkat tiang rumah, dah nak angkat tiang masjid, bersama-sama nak buat masjid. Kita tak tanya bila orang tu nak buat masjid, betul-betul dia memang niat nak main buat masjid, nak tolong kita bantu masjid. Ni hang akidah macam mana ni? Hang nak tolong aku buat masjid? Kita tanya. Yang penting masjid kita siap. Dia zahir orang Islam, kita setuju. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita tidak jadi ghulu yang seperti itu, insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.